Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung semula dengan umur kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina kita punya ayat ada satu tinggal. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi. Satu tertinggal ya. Terima kasih kepada abang yang betulkan tadi. Okay, ada tertinggal sikit. Okey, seterusnya persoalan kakak tadi tanya tentang perkataan wa tadi banyak tempat. Ada satu lagi perkataan yang rupanya banyak juga tempatnya, iaitu la. Ya. Dia pertama la atau li, pertama dia kumpulan mana? Dalam kumpulan haraf jar dulu Dalam kumpulan haraf jar mana apa? Bagi, untuk, lagi kepunyaan, kepada. Tengok mana yang sesuai. Kemudian yang kedua dalam kumpulan apa? Haraf. Cuba tengok dalam kumpulan haraf taukid lagi. Itu makna apa? Sungguh. Sesungguhnya, sungguh atau pasti. Kadang-kadang kalau laqad itu demi sesungguhnya. Ya. Ketiga dalam kumpulan mana? Ya. Dalam kumpulan haraf jazam dia ada li macam tu. Ya. Itu maknanya hendaklah. Ya. Dan satu lagi dalam kumpulan haraf nasab li juga. Itu maknanya supaya. Untuk. Okay? Banyaklah penggunaan dia tetapi berlainan fungsi dan maknanya. Tak apalah tuan-tuan nanti kita akan terbiasa jugalah, insya-Allah. Boleh? Nanti apa-apa lagi nampak apa tu kesamaan tanya. Kadang-kadang saya pun tak perasan nak menerangkan dia. Jadi bila pertanyaan tu saya boleh bagi penjelasannya. Tuan-tuan janganlah apa bertungku selumus sangat. Benda tu memang ada kat situ. Macam ni tulis ni macam tak nak belajar dah dengan saya. Minggu depan tak nak datang dah. Tulis semua. Ustaz, yang adalah teori ke lamati? Yang mana? Yang nombor 3. Nombor 3, hendaklah. Dia kalau bersambung dengan ayat sebelum dia ada perkataan, misal kata wa, dia jadi mati. Wal yaktu. Tetapi kalau dia duduk satu-satu li. Ya? Kalau sebelum dia ada perkataan fa atau wa, dia akan jadi mati. Wal yaktu. Ya, fal yatafaddal. Example untuk hendaklah juga yang tak ada perkataan. Ya, macam mana? Hendaklah tu yang tak ada sebelum dia. Example. Contoh dia boleh apa je. Saya kata membaca, dia membaca yaqra'u. Saya kata hendaklah dia membaca liyaqra'. Dia macam tu misal kata hendaklah dia duduk di atas kerusi itu li yajlis. Tanda dia mati. Mesti mati. Selepas lamul amar, lam perintah, hendaklah mesti mati. Hendaklah dia duduk di situ. Ya. Okey. Sekarang ni kita tengok perkataan yang kita tanda ada 13. Kita dah mengetahui ada 15 perkataan yang maklum dalam diagram warna pink. Ada 13 yang kita nak bincang Perlahan-lahan lah tuan-tuan.
ayat yang sama mungkin kita akan ulang lagi minggu depan supaya kita biasa dengan kita punya diagram ini. Perkataan pertama, tara. Sebenarnya perkataan itu macam ni. Tara, begitu. Ini fi'il apa ni tuan-tuan? Ini fi'il mudhari'. Cuba tengok diagram warna kuning. Ya. Diagram warna kuning yang 4 kolom fi'il tu. Madhi, mudhari', amar. Diagram warna kuning yang ni, bukan sifir ya. Kalau yang banyak 12 tu sifir, yang di sebaliknya iaitu untuk pecahan fi'il. Fi'il ada 4 dipecahkan di sini. Pertama fi'il apa tuan-tuan? Madhi, mana perbuatan telah berlaku. Yang kedua kolom fi'il apa tu? Mana perbuatannya sedang akan berlaku. Yang ketiga apa? Amar, mana perbuatan perintah. Tetapi kalau dalam doa kita guna fi'il amar juga. Dipanggil, ada setengah ulama tak sebut amar, disebut doa. Sebab kita bukan nak memerintah Allah, tetapi merayu. Merayu juga menggunakan fi'il amar. Ya? Memohon, merayu juga menggunakan fi'il amar. Dan lawan fi'il amar apa? Nahi. Ya, apa makna nahi? Larang, ya? Larang. Okey. Kalau fi'il mudhari' bermula daripada apa dhamir dia? Huwa. Huwa bermula daripada huruf apa? Ya. Dia akan jadi ya. Dia kalau fi'il madhi dia akan bermula daripada perkataan buang ya itu, dia akan jadi ra'a. Ini ada masalah sikit lah. Tak apalah, tunjukkan saja. Okey, cuba tuan-tuan tengok ya. Apakah dhamir fi'il mudhari' yang pangkal dia ta? Ta di pangkal dia, hujung dia baris depan. Apa dia? Hiya. Ada satu lagi yang sama, apa dia? Yang sama ialah hiya dengan anta. Perasan tak? Hiya pangkal dia ta. Hiya betul tak? Hiya juga akan bunyi hiya ta ro. Kalau anta juga taro. Maknanya kalau hiya taro makna apa? Hiya makna apa? Dia perempuan melihat. Fi'il mudhari' sedang atau akan melihat. Dia perempuan melihat. Kalau anta taro, anta engkau lelaki. Ini tuan-tuan mesti boleh beza. Ini dia perempuan melihat. Sebab dia sama Kalau sebut je fi'il mudhari', hiya dengan anta akan serupa sampai bila-bila. Ya. Cumanya nanti kita terpaksa memilih mana satu, anta ke hiya. Kalau anta makna apa? Engkau lelaki melihat. Melihat di sini makna mengetahui. Okey, sebenarnya inilah perkataan dia yang kita sedang melihat ni. Dia melihat ke atau engkau melihat? Di sini kita tengoklah Allah bercakap dengan siapa ni? Allah bercakap dengan Nabi Muhammad. Mana apa tadi? Adakah? Lam? Tidak. Buat catatan tadi tak? Adakah tidak? Orang Melayu terjemah tidakkah. Terbalik terjemahan dia. Adakah tidak? Tara bermakna pemilihan di sini ialah anta, bukan dia. Bukan adakah dia melihat, tak. Sebab dia ialah Allah sedang berdialog dengan Nabi. Adakah engkau wahai Muhammad tidak melihat atau tidak mengetahui? Ya, di sini pemilihan dia ialah anta, walaupun serupa. Memang fi'il mudhari'
kita akan dapati anta dengan dia tu serupa. Ya, peringatan awal supaya jangan terkeliru. Okey, dia anta taro Boleh? Apa makna anta taro? Engkau melihat. Okey, saya padam yang ini. Saya padam. Okey. Lam makna apa tadi tuan-tuan? Tidak. Dia terkumpul dalam termasuk dalam kumpulan apa? Araf. Jazam. Ingat tak jazam? Apa makna jazam? Mematikan fi'il mudhari'. Okey. Lam ni akan mematikan fi'il mudhari'. Iaitu perkataan dia ra. Mematikan fi'il mudhari' yang dah mati. Ya, mati kan? Mati berapa kali? 2 kali boleh ya? Sekali je. Okey. Macam mana mematikan fi'il mudhari' yang sudah berbaris mati? Dia tak ada baris, iaitu buang. Okey tuan-tuan, itu cara dia. Ni sebab tanya mati berapa kali ni. Ya? Sebab puan-puan kata mati 2 kali. Mati sekali je. Kalau dia dah mati, macam mana nak matikan? Ya, itu cara dia. Sebab itu ya dia tidak ada. Okey, jelas tak tuan-tuan? Ya, ada perkataan yang sudah dibuang dalam taro. Iaitu ya, perkataan dia asal dia begini. Anta taro, engkau melihat atau engkau mengetahui, ya. Tetapi dibuang sebab lam ni fungsi dia menjazamkan, iaitu mematikan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' itu begini, senang nak matikan dia. Yaktubu. Ya. Bila masuk lam, dia akan jadi apa? Lam yaktub. Buang, matikan dia. Kalau fi'il mudhari' itu berbaris depan, maka cara mematikan dia begini. Tetapi kalau fi'il mudhari' itu adalah haraf illah, dia pakai ya ataupun alif ataupun waw. Dia memang tak ada baris dah. Ya? Jadi maknanya dia mematikan dengan cara begitu. Contoh yang ada, misalkan yad'u. Waw ada baris tak? Macam mana nak matikan yad'u? Buang. Dia akan jadi lam yad'u, dia jadi pendek. Buang. Jadi contoh dia, misal kata yas'a. Okey. Yas'a tu alif, dia ya pula. Yarmi. Dia melontar. Kalau matikan dia macam mana? Lam yarmi, dia buang. Begitu juga taro. Nak matikan ialah dengan membuang taro. Buang ya di situ. Ya. Okey, itu perkataan pertama. Apa makna taro? Tolong buat catatan baik. Anta. Apa makna anta? Engkau. Engkau ni siapa? Nabi Muhammad. Ya. Engkau, wahai Muhammad, melihat atau mengetahui. Okey.
Ini perkataan pertama. Perkataan yang kedua yang kita tak tahu ialah kharaju. Kharaju. Kalau ini fi'il, boleh tak saya dakwa ini fi'il mudhari'? Boleh tak? Kenapa tak boleh? Tengok sini fi'il mudhari'. Kalau kita nak mendakwa fi'il mudhari', mesti pangkal fi'il mudhari' tu mesti bermula daripada 4 huruf. Apa dia? Ya, ta, alif dan nun. Itu yang dipanggil oleh orang Arab anaitu. Yang disebut oleh orang Melayu anita. Kalau Melayu lebih ingat Anita, ingatlah Sarawak tak payah. Anita saja. Sebab fi'il mudhari' kalau kita nak dakwa mesti pangkal dia alif, nun, ya, ta. Bermakna ini adalah fi'il madhi Kalau fi'il madhi, dia akan kita kena melihat di hujung, penambahan di hujung. Ya, kalau berlaku penambahan di hujung dia waw alif, apa dhamir dia tuan-tuan? Cuba tengok waw alif, hum, betul tak? Kharaju. Mana apa hum? Mesti boleh terjemah hum dengan baik. Laki ke perempuan? Laki. Macam mana terjemah fi'il madhi? Telah. Maka perbuatan dia ialah keluar. Kalau dalam ayat di sini keluar nanti ditafsirkan melarikan diri. Ini kita kena merujuk kepada tafsir. Harfiah, secara harfiah dia kharaju makna keluar. Tapi kita kena tengok kisah. Apa yang dimaksudkan dalam kisah ni oleh Allah Ta'ala ialah satu kumpulan yang cabut lari, yang melarikan diri. Mereka telah keluar atau mereka telah melarikan diri. Bermakna tuan-tuan mesti dapat kembalikan perkataan ni kepada huwa. Kalau tidak berlaku penambahan waw dengan alif, dia akan jadi apa tuan-tuan? Kharaja. Kharaja, huwa makna apa? Dia. Lelaki ke perempuan? Lelaki telah keluar. Cuba jalankan fi'il madhi tuan-tuan. Pegang diagram tuan-tuan baik-baik. Fi'il madhi, mahirkan secepatnya. Cuba jalankan huwa kharaja, huma, hum. Apa makna kharaju? Mesti dapat terjemah hum, mereka telah keluar. Okey, seterusnya hiya kharajat, huma, kunna kharajna, anta, antuma, antum. Apa makna kharajtum? Terjemah antum dulu. Siapa terjemah mereka, dia sudah tersesat. Apa makna antum? Antum, kamu semua, lelaki ke perempuan? Lelaki. Kamu betul, jangan silap watak. Memang akan bahaya dalam pemahaman kalau kamu semua lelaki keluar, kita kata mereka keluar. Lari dah? Lari. Dia akan jadi silap makna nanti. Kharaj tu mana kamu lelaki telah keluar. Okey, cuba jalankan seterusnya. Anti kharajti, antuma, antunna, ana, nahnu. Apa makna kharajna? Kami telah keluar. Okey, jadi tuan-tuan akan dapat makna kharaju, maknanya mereka telah keluar kerana dhamir dia hum. Nanti dalam buku saya akan sediakan semua benda yang macam ni lah, semua exercise ni. Seterusnya perkataan diar. Diarihim ke diar? Dia je, ri tinggal. Dia ri.
Him jangan masuk sebab itu perkataan yang dah maklum. Dia diar saja. Diar makna apa? Ini adalah kalimah jamak. Diar. Ya. Kalau ini kita akan tengok dalam kamus macam mana nak cari. Nanti kita akan jumpa kalau satu perkataan mufrad dia darun. Itulah Darul Ihsan, Darus Salam, Darul Khusus, negeri. Ya. Okey. Ini isim ke fi'il ke haraf kalau darul? Isim Okey. Kalau diagram isim kita nak guna warna apa? Kalau nak pecahkan isim gunalah diagram warna hijau. Yang ni. Ini kemahiran ni sangat penting untuk tuan-tuan dan perempuan dapat memecahkan isim. Yang ni tuan-tuan bukan yang depan dah, tetapi yang pecahan isim. Isim boleh dipecahkan. Kalau lelaki disebut apa? Muzakkar. Kalau perempuan disebut dan isim boleh dipecahkan kepada bilangan dia. Kalau satu disebut mufrad, kalau dua musanna, kalau lebih pada dua jamak. Jamak ada dua bahagian, satu yang ada kaedah, satu yang saya kosongkan dia tak ada kaedah. Yang taksir itu mesti dirujuk kepada kamus. Okey, contoh di sini. Kalau seorang lelaki yang beragama Islam disebut muslim. Ya, kalau dua orang muslimani, tambah dia mani ataupun muslimaini. Kalau orang-orang lelaki yang beragama Islam ataupun muslimin, dia ikut kaedah betul. Tak ikut kaedah salah. Okey, kau tukarkan dia kepada seorang perempuan yang beragama Islam. Muslimah. Kalau nak bariskan muslimatin. Kalau dua orang perempuan yang beragama Islam ataupun kalau orang-orang perempuan yang beragama Islam muslimatun atau muslimatin, tolong ambil perhatian, baris dia hanya dua. Muslimatun, muslimatin, yang tak ada muslimatan. Tidak wujud dalam dunia Arab muslimatan. Jangan disebut-sebut nanti Okey. Menggunakan diagram kita yang ini, kalau sebuah negeri disebut darun. Kalau dua buah, dua buah, tengok diagram ni. Daroni. Itu dua buah negeri. Ataupun Daraini. Kalau jamak dia itu tidak. Orang Arab tidak menggunakan jamak salim, tetapi digunakan jamak taksir. Ini jamak kepada darun ialah diarun. Makna diar yang dikosongkan di sini hanya tuan-tuan dapati dalam kamus. Kalau tuan-tuan buka kamus, dia akan bagikan kepada kita nanti, iaitu tanda jim. Jim ni makna apa? Jamak. Jamak tu bukan jamak salim, jamak taksir. Yang kita tidak boleh dapati melainkan tengok kamus, dia akan jadi dia. Boleh Ini dipanggil jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir tak boleh ikut kaedah Jadi untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, kebanyakan perkataan dalam bahasa Arab lebih 90% adalah jamak taksir. Jamak salim ni sedikit. Jadi maknanya sebab itulah tuan-tuan kena ada kamus Kamus nanti saya cuba dapatkan lah, insya-Allah. Tapi kamus dia kecil lah sebab saya beli yang paling murah dan yang paling berguna. Kamus ni. Ini harga yang dulu 15. Terbitan KBC.
penulis Profesor Mahmud Yunus yang menterjemah Al-Quran, yang mula-mula terjemahkan Al-Quran Indonesia tu, ya. Jadi maknanya kita, sebab itu yang kamus kita ini tidak bagikan pengetahuan tentang jamak taksir. Sebab ini khas untuk orang yang nak menterjemah Quran, ya. Dia ada jasa dia, iaitu Tuan Haji Hashim Ghani. Dia banyak jasa dia dalam mendekatkan orang-orang Melayu Malaysia ni kepada bahasa Al-Quran. Dia jasa dia, ya. Tapi saya pendekatan saya untuk kelas lanjutan kita ialah pandai merujuk kepada perkataan-perkataan Arab dari segi asal dia, Lepas tu kita boleh pecah lah. Bermakna kita kena cari dar dulu. Nanti jangan cari diar terus. Cari dar, nanti dia sebelah dia akan dibagi perkataan diar, ya. Kamus Ustaz yang Melayu Arab atau Arab Melayu? Arab Melayu. Arab Melayu. Jadi makna kamus ni tidak boleh digunakan kalau kakak nak buat karangan. Kakak nak buat karangan kan? Nak tulis surat kat orang Arab ke, itu kena guna Oxford yang Melayu kepada Arab. Ataupun tanya je Google. Tanya Google boleh je, Cuma je Google dia terjemah ikut dia je lah, Alintang pukang macam bahasa Inggeris, bahasa Melayu Inggeris kan huru-hara, Tapi paling kurang kita dapat vocab dia. Okey, seterusnya saya nak tanya, diar apa makna tadi? Negeri. Jamak, adalah kalimah jamak. Kenapa dia baris bawah? Selepas huruf jar, jangan lupa. Tetapi kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Nanti kita kena, selalu soalan tu akan ditanya. Bila isim dibuangkan alif lam dia tak sebut ad-diyar, ataupun dibuang tanwin dia tak disebut diarin, diarun, diaron, kerana dia nak bersandar kepada perkataan sebelah, ya. Mana nak disandarkan dipanggil mudhaf. Yang ini dipanggil mudhafun ilaih. Nanti kita akan bincangkan, kerana perbincangan awal kita ialah untuk mengenal perkataan dulu, Okey, seterusnya perkataan uluf. Apa makna uluf? Alaf mana apa? Alaf baru. Era. Inilah era kot agaknya. Alfun maknanya 1000, 1000. Nanti saya nak tengok di sini betul pada kalimah jamak. Lam mim. Oh, betul. Ya. Dia kalau 1000 disebut oleh orang Arab sebagai alfun. Okey, cuba tuan-tuan gunakan diagram warna hijau. Kenapa gunakan warna hijau? Ini adalah isim. Apa tanda isim? Wow. Ini bukan alif lam. Ini memang, kalau nak alif lam dia kena alfu. Satu lagi. Ini tanwin saja. Kebetulan. Okey, cuba gunakan diagram warna hijau tuan-tuan. Cuba sebutkan kepada saya 1000. Alfun. Kalau 2000, alfani. Jumpa tak tu? Tambahlah alif nun. Alfani ataupun alfaini. Itu makna 2000 lah, alfaini. Kalau beribu-ribu, dia adalah jamak taksir. Kalau kita buka kamus kita, nanti dia akan bagi dua jamak taksir dia. Satu disebut alaf, yang kita sebut alaf jadi alaf baru tu, dia adalah kalimah jamak taksir daripada alfun. Alaf maknanya lebih pada 2000, beribu-ribu. Alafun. Satu lagi dia kata ulufun. Al-Quran menggunakan yang mana satu? Ulufun. Beribu-ribu.
Ya, wahum ulufun. Okey, cuba tuan-tuan semula. Jadikan kalau macam mana orang Arab nak sebut 1,000, alfun, 2,000, alfani ataupun alfaini. Kalau beribu-ribu, ulufun ataupun alafun. Ya, itu dipanggil jamak apa? Jamak taksir. Okey. Perkataan yang keempat. Hazara. Yang ini perkataan ni tak apalah tuan-tuan, sebab ini sangat mengelirukan termasuk para ustaz, ya. Rupa dia rupa fi'il ke rupa isim? Itulah yang mengelirukan. Okey, saya nak bagi tahu dia kalau fi'il madhi bunyinya hazara, madhi. Kalau kita tengok dalam kamus nanti, dia akan bagi, dalam kamus kita akan bagi 3 fi'il mudhari'. Buka kamus, dia akan bagi mudhari' dia yahzaru. Ya. Di sini makna dia hazar ni berhati-hati. Dia telah berhati-hati, tetapi dalam tafsir, ya, dia katakan takut. Dia telah takut. Kalau yahzaru makna dia sedang atau dia akan takut. Kemudian ada satu yang akan dibagi, iaitu masdar. Dalam kamus kita, masdar makna kata terbitan. Kalau makan jadi apa? Makanan. Kalau takut, ketakutan. Kalau pergi, pemergian. Kalau belajar, pembelajaran. Nanti kita buat kelas bahasa Melayu. Agaknya saya confirm rasanya pembelajaran. Kalau mengajar, pengajaran. Itu yang cikgu-cikgu sebut proses PNP itu, pengajaran dan pembelajaran. Ya. Okey. Yang ini kata terbitan, takut. Tetapi macam mana nak sebut ketakutan dalam bahasa Arab? Kita punya kamus akan bagi, dia kata hazarun. Hazarun. Okey. Cuba tuan-tuan terjemahkan fi'il madhi. Hazara. Dia telah takut. Cuba tuan-tuan terjemah yahzaru. Dia takut. Takut bermakna dia sedang atau akan. Tengoklah mana yang sesuai. Dia takut. Cuba tuan-tuan terjemah hazarun. Ketakutan. Ya. Kalau rupa-rupa di sini, pasti semua orang akan melihat dia adalah fi'il madhi. Sebiji kan? Tetapi yang sebenarnya di sini dia adalah isim yang berbaris di atas. Hadarun telah bertukar ke baris atas. Sepatutnya kalau dia macam tu, kalau dia ditanwinkan, dia akan jadi hazaron. Tanwin boleh baris depan. Cuba sebut kalau bagi depan hazarun. Kalau baris bawah hazarin. Kalau bagi atas hazaron. Ya. Tetapi isim bagi atasnya ada sebab dia lah. Nanti kita bincangkan. Ya. Tetapi saya menanyakan soalan yang tadi, bila isim itu tidak ada alif lam dan tanwin, apa sebabnya? Sebab dia nak bersandar mudhaf. Nampak ya? Dia akan jadi mudhaf. Perkataan mudhaf mana apa mudhaf? Perkataan yang nak disandarkan. Perkataan bersandar, maka perkataan sebelah dia dipanggil apa?
Mudhafun ilaih. Apa makna mudhafun ilaih? Perkataan yang disandarkan kepadanya. Ilaihi. Disandarkan perkataan ketakutan kepada kematian. Kerana ketakutan kepada kematian. Okey. Yang ini mudhaf. Mudhaf syarat dia apa? Tak boleh alif lam dan tak boleh tanwin. Maka mudhafun ilaih syarat dia apa? Baris bawah nanti. Satu lagi, kalau kita jumpa dhamir muttasil dengan isim. Ada dua cara mengenal. Sama ada kita tengok baris bawah hujung dia, ataupun mana-mana dhamir yang kita belajar tadi yang muttasil. Apa makna muttasil? Yang melekat dengan isim. Okey. Jadi perkataan ni asalnya ialah hazaran. Dia nak menyatakan kerana ketakutan, nak disandarkan ketakutan ni kepada siapa? Kematian. Tetapi kenapa tanwin dia dibuang? Sebab dia mudhaf. Perkataan isim apabila nak bersandar, dia mesti ditanggalkan alif lam dan tanwin dia. Jadi dia adalah sangat mengelirukan. Ini hazara maknanya dia telah takut. Tetapi kalau hazarat ketakutan. Nanti kita akan bincangkan lagi, ya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Ini pelajaran ni sangat cantik, ya. Tetapi pening-pening lalat sikit untuk permulaan. Jadi tuan-tuan jangan risaulah. Mana pelajaran kita akan berputar-putar kepada 4 diagram kita saja. Kita tak akan lari daripada diagram kita. Kita akan mainkan sampai tuan-tuan tak boleh lari dah. Daripada bukan perempuan tuan-tuan tak boleh lari, tuan-tuan boleh lari. Yang tak boleh lari ialah perkataan-perkataan dalam Quran. Kalau tuan-tuan perangkap perkataan tu, dia akan dihambat oleh 4 diagram kita. Kebanyakannya. Ada yang lari-lari tu biasalah, macam orang tahan pukat lah kan. Ada juga yang terlepas, tetapi kebanyakannya boleh dibincangkan daripada 4 diagram kita sahaja, insyaAllah. Dengan ni untuk kita buat ni supaya kita akan mengepung persoalan-persoalan atau perkataan-perkataan Quran tu dengan ni, supaya kita tak ada mencapai sana mencapai sini menyusahkan kita. Kalau contoh-contoh dia kita akan muatkan di dalam buku yang saya akan keluarkan dalam 2 minggu lagi, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ni dulu. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat sedikit gambaran. Kalau tuan-tuan nak mahirkan, saya mencadangkan untuk membiasakan dengan sistem saya ni, cuba dapatkan dulu 4 CD. Dia cara dia sama. Macam mana saya memperkenalkan kita punya sistem ni. Di Johor pun bercakap benda yang sama, tapi ayat dia lain. Di Melaka pun yang sama, ayat lain. Cuma di USIM baru ni tergopoh-gapak. Dia bagi saya 1 jam je. Dia kalut sikit sebab 1 jam lagi dia nak makan. Kita punya kelas dah makan minggu lepas kan. Jadi kita boleh buat 2 jam untuk memperkenalkan dan permainan kita ni. Okey, yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيناه وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله.